Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'da. Allahumma hamdana bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sururana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah pertamanya dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami kita dapat menyambung kita dan kebetulan sekarang ni isyak lambat. Jadi habis tu agak lambat. Lepas tu mungkin kalau untuk waktu isyak lambat ni mungkin kita akan mula lambat sikit daripada biasa dalam 95 minit gitu. Tapi insya-Allah bila isyak kembali awal nanti mungkin kita akan mula dengan awal insya-Allah. Okey, baik. Pada pertemuan kita yang lalu, kita dah pun ataupun telah pun tamat membicarakan tentang tajuk yang berkaitan dengan makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Dan alhamdulillah, kira setakat ni lah. Setakat ni saya rasa semua orang boleh faham dan juga kalau kata ada yang nak ataupun nak tanya ke apa ke, boleh saya bagi masa dalam 5 minit sebelum kita nak mulakan. Sementara kita menunggu kawan-kawan kita masuk. Pokoklah nak tanya apa tentang sifat huruf dan juga makharijul huruf ni. Boleh tanya, boleh silakan. Nak tanya apa tanya sekarang. Ada apa-apa nak tanya apa-apa? Okey, baik. Tak ada tu, boleh faham dah tu. Kalau tak ada nak tanya, saya pula nak tanya. Saya nak tanya. Okey. Saya nak cari, saya nak 3 orang volunteer. Siapa nak volunteer? Tolong jawab kat saya. Bahasa cikgu. Biasa cikgu yang tanya. Cikgu mana cikgu? Okey. Kalau tak ada orang tanya, saya nak tanya. Bukan nak tanya ni, nak tanya nak tengok. Setakat mana kita boleh kuasai kedua-dua tajuk ni. Okey, siapa nak tolong jawab? Siapa volunteer? Saya nak pilih ramai sangat orang semua. Dia dengar saya nak tanya semua mute. Kamera pun tiba-tiba tutup. Ya betul. Tadi kamera buka. Tolong tutup kamera. Cepat menyorok. Jangan sampai butak dah. Ayo. Apa? Soalannya Ustaz beri dulu. Soalan beri dulu. Tapi itulah bila dah pilih seseorang, kita pun tanya soalan, orang tu tak jawab, orang lain jawab. Kata, yang tadi bukan main menyorok. Tidur nak jawab soalan orang lain. Okey, tak apa. Okey, soalan dia. Di manakah terletak makhraj huruf qaf? Di pangkal lidah. Lagi? Pangkal lidah, Ustaz. Tahu. Tak cukup. Kalau jawab pangkal lidah tu, kalau markah dia 2, saya bagi 1 je lah. Huruf qaf lembut Ustaz. Kena jawab bagi penuh. Pangkal lidah rapat ataupun menyentuh lelangit lembut. Kena bagi habis lah. Maksudnya kena bagi habis. Kalau pangkal lidah saja, saya boleh twist kepada kaf. Kaf pun pangkal lidah juga. Betul tak? Jadi kena jawapan tu biar full. Supaya kita sendiri tak confuse esok. Saya tahu pangkal lidah, tapi satu lelangit mana saya tak tahu. Okey, tahu kawan lain pula tolong jawab. Jangan macam tu, biar kita yang jawab penuh. Penuh. Okey, baik. Makhraj huruf fa. Bibir. Di bibir. Hujung gigi atas menyentuh perut di atas menyentuh bibir perut bibir bawah. Bibir perut ke perut bibir? Perut bibir bawah. Perut bibir bawah. Okey, soalan nak tanya. Gigi sentuh bibir ke bibir sentuh gigi? Kedua-duanya pun betul. Gigi sentuh bibir. Maknanya siapa cari siapa? Gigi cari bibir ke bibir cari gigi? Gigi. Bibir. Gigi cari bibir. Maknanya kalau baca fa tu bibir kat bawah, gigi kena turun lah. Sama-sama sentuh lah. Sama-sama bergerak. Sentuh memang sentuh. Tapi soalan saya, siapa cari siapa? Bibir cari hujung gigi kaki atas. Bibir cari gigi. Basah. Kita tak gerakkan gigi. Kalau gerakkan gigi, duk terang nganggur lah. Kita tak paper je.
Tak. Dia bibir yang pergi ke gigi. Nampak tak? Nampak tak dia punya penting, dia punya apa? Dia punya cara peristilahan tu. Okey, makhraj huruf makhraj huruf nun. Hujung lidah menyentuh langit. Buku. Cepat bunyi telak buku. Pelan-pelan sikit telak, jangan sampai dia dengar. Hujung lidah sentuh kawasan gigi, terus masuk ke hidung. Keluar pula. Kita tekan ke gusi gigi hadapan, Ustaz. Okey, hujung lidah melekat dekat gusi hadapan. Satu lagi. Beserta dengung. Disertai dengan khayshum, disertai oleh suara di pangkal hidung. Kena serentak lah. Kali hujung lidah aja. Okey. Jadi kalau hujung lidah saja yang sentuh kawasan tu, kita akan keluarkan huruf apa? Kawasan yang sama, tapi tak ada hidung. Huruf agak huruf apa? Lam dengan ra, Ustaz. Bagus. Huruf lam dan juga huruf ra yang duduk di situ. Okey. Hampir-hampirlah dekat. Tu makhraj yang berdekatan dan sebagainya. Baik. Makhraj huruf ha. Tengah kerongkong. Pangkal kerongkong. Dekat pita suara akal lidah, Ustaz. Tengah kerongkong. Kawasan halkum dekat pita suara harimau, hari. Bukan ha. Kalau dengar betul. Ha dengan ha ada beza. Ha dengan ha. Ha duduk dekat pangkal atau peti suara, dekat pita suara. Satu lagi. Huruf huruf dha. Hujung lidah ditekan ke hujung gigi kacip atas, Ustaz. Hujung lidah. Adakah hujung lidah betul-betul atau keluar sikit? Keluar sikit, Ustaz. Mesti kena keluar sikit. Kalau betul-betul hujung lidah sentuh hujung gigi, tak jadi. Jadi tak cantik. Dia mesti terkeluar sikit lah. Nanti kan risau pula. Saya ustaz kata hujung lidah sentuh hujung gigi ni terkeluar sikit tak apa ke? Tak apa. Memang kena macam tu pun. Mana boleh hujung-hujung betul-betul? Tak. Tapi istilah dia hujung lah. Hujung lidah tu perakhiran lidah tu. Okey. Sifatul huruf. Okey. Bagi tahu saya. Siapa boleh tolong bagi tahu saya apakah sifat huruf lam? Ikut urutan. Sifat huruf lam. Jahar, tawasud. Kita pakai bayaniah atau pakai tawasud. Tawasud tu nanti kita ada istilah untuk nak pakai tempat lain. Pakai bayaniah. Bayaniah, istifal, intitah, Inhiraf. Okey, tahniah. Okey, apakah sifat huruf ain? Jahar, bayaniah, istifal, intitah. Kita. Apakah sifat huruf ba? Jahar, syiddah, istifal, intitah, Bagus. Qalqalah. Apakah sifat huruf kha? Pita. Ada berapa? Ada berapa sifat huruf kha? Kamera. 4. Ada 4. Bagus. Ada 4. Okey, baik. Sifat huruf dad. Jahar, rahawah, istilah, dan istitalah. Yang keempat apa yang keempat? Ada 5. Itibaq. Dan yang kelima adalah Istitalah. istitalah. Faham tak istitalah tu apa? sepanjang tepi lidah. Memang saya bagi tahu itu panjang tepi lidah. Minggu lepas saya cakap panjang tepi lidah. Saya pun tak tahu. Sebab saya tak pakai, saya tak pakai istilah tu. Memanjang. Okay. Baik. Satu lagi. Apakah sifat huruf? Memanjangkan bunyi. Itu betul. Saya pakai istilah
memanjangkan bunyi huruf rakhawah tu. Okey, baik. Apakah sifat huruf mim? Mim, jahar. Bainiyah, istifal, infitah, gunnah. Infitah dan gunnah. Maka boleh tak kita buang gunnah pada huruf mim? Tak boleh. Tak boleh. Selama-lamanya tak boleh buang gunnah daripada huruf mim. Tak boleh buang. Bahkan lebih lagi ada. Bahkan lebih daripada tu akan ada. Okey, baik. Alhamdulillah. Nampaknya semua dapat menguasai dengan baik. Tajuk sifat dan juga tajuk makharijul huruf. Tapi tak apa. Benda ni akan selalu diulang-ulang. Jangan risau. Sampai bila pun kita akan ulang-ulang sentiasa. Cuma kalau ada masa tu, perkemaskanlah. Kalau belum, contohnya macam tak ingat lagi. Huruf ta. Kat mana makhraj huruf ta? Sebab kita akan nanti belajar, contohnya bila belajar bab ikhfa, kita akan patah balik dalam bab ni. Kalau kita tak boleh, kalau kita lemah sikitlah, istilah saya lemah lah. Kalau kita masih lemah menguasai bab makharijul huruf dan sifat ni, takut-takut kita agak ketinggalan sikit. Takut-takut kita nanti yang ketinggalan. Kawan-kawan ni dah laju lah, dah boleh pergi dah. Takut-takut kita ni akan ketinggalan. Tapi tak apa. Kita bukan nak tinggal siapa-siapa, kita nak sama-sama faham, kita nak sama-sama belajar supaya semua orang sama-sama faham benda yang sama, insya-Allah. Okey, cumanya kadang-kadang itulah macam saya kata tadi. Kadang-kadang istilah tu saya tak pakai istilah tu. Cuma bila bagi tahu saya istilah yang orang lain pakai, saya jadi pening sikit lah. Saya tak ajar benda tu. Okay. Kadang-kadang saya jadi jelah. Kita cubalah dalam kelas ni cuba pakai istilah yang ada dalam kelas ni. Okey, baik. Kita akan tajuk malam ni, insya-Allah kita akan masuk. Sepatutnya biasanya saya skip tajuk ni. Biasanya saya skip tajuk ni. Sebab tajuk ni bagi saya boleh baca sendiri. Tapi saya fikir macam bila ada satu orang minta suruh saya baca, saya fikir penting juga tajuk ni. Yang ni yang paling, yang ni lah yang orang kata apa, dipanggil apa macam core dia ni. Dekat sini lah yang kita nak check sama ada kita dah buat ke ataupun kita tak buat benda ni. Okey, baik. Muka surat 94. Daripada muka surat 94 ni sampailah muka surat atas, banyak muka surat ni. Kita akan bagi dua, insya-Allah. Tajuk ni kita akan bagi 2 hari. Kalau boleh 2 hari lah. Kalau tak boleh pergi 2 hari, kita akan pergi ke 3 hari, insya-Allah. Okey, baik. Apa tajuk dia? Tajuk kesalahan-kesalahan je. Sebenarnya tajuk ni tak Dr. Aiman dia tak nak buat. Kalau kita ceritalah. Dia tak nak buat tajuk ni. Sebab bagi dia, buat apa nak cerita kesalahan? Kita nak cerita benda yang betul. So ni macam kita cerita kesalahan ni, seolah-olah kita nak galakkan orang berkesalahan pula. Tapi bila kita bincang elok-elok dengan dia, bagi tahu dia, kalau orang tak tahu itu kesalahan, macam mana orang nak tahu itu mana batu benda yang betul? Kan? Contoh, bila orang duk baca hadis palsu kita tak tahu. Kita dah ingat semua hadis itu sahih. Rupanya dia dah baca hadis palsu lama ni. Tapi bila kita belajar, kita tahu ni nak beza hadis sahih dengan palsu macam ni. Kita kata, ni ada palsu ni. Kecuali kita tahu dulu. Baik, kita nak ringkaskan cerita, kita akan masuk balik setiap satu huruf. So semua kali ada 28 huruf lah. Daripada huruf daripada makhraj al-jauf sampailah ke penghujungnya. Kita akan tengok apa kesalahan-kesalahan ketara. Baik, tajuk ni majoriti semuanya adalah berdasarkan 30 tahun pengalaman Dr. Aiman mengajar anak-anak murid dia. Semua dibukukan di sini. Dan ada mungkin yang kesalahan tu dilakukan oleh orang-orang Arab ya. Orang Melayu tak buat benda ni. Tapi dan insya-Allah saya sendiri saya tak boleh lah tambah di buku Dr. Aiman sebab ni buku dia. Kalau buku saya buatlah. Tapi dalam tajuk-tajuk ni insya-Allah kalau ada benda yang berdasarkan pengalaman saya pula, saya akan tambah di mana-mana poin yang kurang daripada apa yang tak ada pada poin Dr. Aiman. Saya akan tambah insya-Allah. Okey, pertama, kesalahan-kesalahan paling ketara ketika menyebut huruf-huruf hijaiyah. Pertama, huruf-huruf al-jauf. Huruf-huruf al-jauf. Pertama adalah bunyi alif tu. Bunyi A tu sendiri. Okey, pertama, kata dia apa? Tak buka mulut dengan kadar yang sepatutnya. Baca, tapi mulut tak buka leluas. Fathah, nama pun fathah. Fathah ni maksudnya buka. Fathah. Maka bukalah. Musa. Tapi dia baca Musa. Baca ma anzalna ala rabbana atina fid dunya hasanah. Mulut tak buka tapi mengaji rabbana atina fid dunya. Mana tu? Jadi orang dengar apa macam Amboi. Kalau kami orang utara kata apa? Ada meh dalam mulut dia. Macam ada meh dalam mulut tak buka tapi mengaji. Tak boleh. Mesti kena buka bila sebut huruf fathah. Satu. Yang kedua, mencampur
Ini Dr. Aiman mencampur bunyinya dengan bunyi huruf ya. Boleh baca, dan saya hanya baca balik je. Dan saya cuma hurai sikit je. Mencampur bunyinya dengan huruf ya sehingga menjadi umpama alif imalah. Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pernah dengar tak orang baca macam tu? Saya sendiri pernah belajar. Ni cerita saya lah. Cerita orang saya tak tahulah. Cerita saya pernah duduk satu kelas mengaji tajwid ni, kata dia kita kena baca macam tu. Sebab macam tu lah bunyi Arab. Arab bunyi macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kena bunyi macam sikit. So, saya duduk 7 tahun dekat negara Arab. Saya tak pernah pun dengar orang Arab baca macam tu. Saya tak tahulah ustaz yang mengajar tu berapa lama. Mungkin dia duduk 70 tahun kot. Saya baru 7 tahun. Mungkin dia duduk 70 tahun. Dia lagi lama. Mungkin dia jumpa lah. Tapi sekadar sepanjang 7 tahun yang saya duduk situ, saya tak pernah dengar Imam Sudais baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak pernah. Saya tak pernah dengar Imam Shuraim baca macam tu. Saya tak pernah dengar Imam Huzaifi baca macam tu. Saya tak pernah dengar Imam Ali Subaiti baca macam tu. Imam-imam lain Al-Qasim baca macam tu. Tak pernah. Seorang pun tak pernah. Yang kata Arab yang terror ni, satu orang pun tak pernah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka, bunyi macam tu. Kononnya mitos lah ni, mitos. Kononnya kalau bunyi macam tu baru bunyi Arab. Yang kita duk baca ni bunyi Melayu tak best. Kena bunyi sikit. Itu semua adalah mitos. Mitos. Kalau orang tu nak debat juga, tunjuk buku ni kat dia. Hatta Dr. Aiman sendiri pun sebut kata membuempur bunyi alif dengan bunyi ya. Tak ada, tak betul. Mana ada? Buku mana yang kata kena baca macam tu? Orang Arab sendiri pun tak buat benda tu. Takut dia sendiri dia belajar mana, mimpi apa, tiba-tiba dia kata orang Arab buat. Kalau orang Arab dengar orang Arab pun macam, kami tak buat macam tu. Kami baca lelok je. Okey, itu satu. Itu nombor 2. Nombor 3, campur dengan bunyi waw. Okey, especially huruf-huruf yang istilah. Contoh macam khalidin, baca khalidin tak boleh. Qala, baca to, baca qu. Tak kena. Mesti kena bunyikan betul-betul. Dia tak bunyi macam okey, baik. Saya mute dulu. Okey, terus nombor 4. Baca dengan tafkhim pada tempat-tempat yang sepatutnya baca dengan tarqiq. Okey, apa makna tafkhim? Tafkhim ni tebal. Baca tebal alif tu lah. Contohnya macam nahar, baca nahor, nar, baca nor, batil, baca botil. Tak boleh. Dia kena baca, kalau huruf tu ba tu rendah, sifat dia istifal, maka huruf yang datang selepas dia istifal lah. Batil, minan nar, baca minan nor kan. Okay? Ini biasalah, biasa. Kadang-kadang, yalah, saya bukan nak katalah, ada setengah orang dia bercakap macam tu. Saya ni memang apa nak pergi mana, semua cakap bunyi o banyak. Apa no, semua no semua. Tak apalah, bercakap tu itu memang kalau kat kampung lah, tak kisahlah. Tapi bawa logat tu masuk dalam Quran, okey, rosak. Rosak Quran. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Rosaklah Quran, tak boleh macam tu. Kena fathah betul-betul. Okey. 5, membacanya dengan lembut. Khalidin, baca baca khalidin. Salat, baca salat, minas salati wa zakah. Baca baca qa, minan qaum milak itu dia qaum atahum min nadhirin min qablika la'allahum. Baca qa. Tak boleh. Sebab dia especially ini alif lah. Especially kalau ikut kat sini 5 ni huruf alif yang duduk selepas huruf yang isti'la. Kha, baca dha, tak boleh baca dha. Alif tu sendiri kena jadi tebal. Kemudian nombor 6, campurnya dengan dengung. Contohnya minan Rahman, contoh Rahman. Minan macam-macam campur bunyi alif tu dengan bunyi dengung. Tak betul. Alif mesti bunyi alif sahaja. Ar-Rahman, hujung tu baru datang nun. Ini pengalaman ataupun apa yang kita sebut tadi, apa yang Dr. Aiman sendiri observe. Okey, nombor 2, huruf-huruf waw. Apa yang biasa orang salah dalam huruf waw? Kata dia, tidak munculkan bibir dengan keadaan yang sepatutnya. Kita dah belajar hari tu, huruf waw, bila sebut nak muncul banyak mana, saya dah bagi tahu hari tu, sekurang-kurangnya diameter dia boleh masuk sebuah pensel tengah diameter tu. Maka bila tak muncul, baca ta'malun in kuntum sadiqin, ta'malun.
Jadi tak kena lah. Walaupun bunyi tu hampir nak kena tapi tak betul. Ta'malun. Mesti kena muncung. Ta'malun. Mesti kena yastahzi'un. Mesti kena muncung bagi habis. Muncung. Okey, baik. Kemudian tapi tengok dia kata apa? Berlebihan dalam muncung pun tak kena juga. Muncung sampai tahap tak ada lubang. Muncung sampai tak ada lubang. Lubang pensel pun tak ada. Tak betul juga. Dia kata muncung ada guideline dia. Saya kata bagi tahu tadi. Nombor 3, campur bunyi waw dengan alif. Kana, kanu. Saya baca kana. Okey, tak boleh. Kena betul-betul bunyi dhammah waw. Kemudian campur bunyi ya pula. Yaqinin. Yuqinun baca yaqinin. Sebab malas nak muncung, jadi gitu. Okey. Dan yang kelima kata dia bunyi huruf waw dengan bunyi dengung. Zalimun. Dah, bukan begitu. Sebaliknya kena bunyikan panjang waw tu sebelum datangkan huruf nun. Okey, baik. Itu pada huruf waw. Apa pula kesalahan yang berlaku pada huruf seperti ya? Ya mat ni, ya mat yi ni. Campur bunyi dengan bunyi alif. Nasta'an. Nasta'an ke nasta'in? Min iyyaka na'budu wa iyyaka baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Elok lah kalau dah kasrah bunyi tu ain ya tu kan. Macam betul lah nasta'in. Bunyi huruf ya kan. Kemudian pula kata dia apa? Nombor 2, berlebihan dalam menekan nasta'in. Sampai nampak ni. Tengkok ni sampai naik ke pipi ni. Pun tak kena juga. Jangan buat macam tu sampai tahap terlalu berlebih. Biasa dia tarik rahang ke belakang dia. Nasta'in. Bukan sampai tahap tarik orang tengkok ni, tak payah. Kemudian begitulah nombor 3 katanya, campur huruf ya dengan bunyi nun alamin. Tak betul. Habiskan ya terlebih dahulu kemudian baru masuk huruf nun. Okey. Itu tadi 3 adalah berkaitan dengan huruf al-jauf. Okey. Al-jauf maksudnya bunyi mat lah, bunyi alif mat, bunyi waw mat dan bunyi ya mat. Seterusnya makhraj halqum. Makhraj yang dia kata ketika menyebut huruf halqi, huruf-huruf di halqum. Okey, baik. Pertama, biasalah kita ambil yang pertama dulu lah, huruf hamzah. Hamzah. Membacanya dengan tafkhim a. Sepatutnya baca a. Semua sebut a. Okey. Tapi bila tengok lepas dia ada huruf isti'la, contoh macam aso. Tiba-tiba automatik jadi o. Asabi'ahum. Begitu juga dengan Allah. Tiba-tiba jadi Allah. Jangan tak kena. Tak boleh baca Bila fathah contohnya, hamzah tu kena baca lah. Dia tak boleh tebal. Dia tak boleh jadi tak boleh sempitkan kerongkong. Tak boleh pancarkan bunyi tu ke langit. Kena baca asabi'ahum. Walaupun selepas dia huruf isti'la. Okay. Kemudian katanya membaca secara tashil, bukan tempatnya. Yang ni biasa orang Arab lah. Orang Arab memang dia famous dengan bacaan tashil ni. Kita Melayu jarang. Jarang sangat saya dengar orang baca tashil. Ya ayyuhallazi. Tak baca tu, baca ya ayyuha, terus dia begitu. Sedangkan kena jelaskanlah bunyi tu, ya ayyuhallazi. Kena jelaskan bunyi hamzah. Dan yang terakhir kata dia membacanya dengan sebutan yang lemah ketika waqaf. Minas sama. Tak bunyi pun hamzah tu. Minas sama. Sepatutnya dekat sini kalau ikutkan ada satu bab lagi nanti insya-Allah kita akan belajar dipanggil dengan nama nabru. Maka kena nabru. Minas sama. Naik. Minas sama. Hujung tu naik. Tu sepatutnya kena bunyikan untuk sifat huruf hamzah ni. Barulah sempurna. Sebutan hamzah tu kalau tak bunyi kosong minas sama. Jadi alif dia tak ada hamzah. Okey, itu kesalahan yang ketara ketika huruf hamzah. Baik. Huruf ha pula. Huruf ha. Kata dia apa? Pertama, membaca dengan tafkhim. Nahor. Baca dengan tebal lah. Okey. Tak betul lah. Ha kena nipis. Huruf ha kena istifal. Jaha. Baik, seterusnya membacanya dengan sebutan yang lemah. Disebabkan kedudukan dua pita suara yang jauh terpisah. Betul lah. Baca lemah sangat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tak bunyi pun okey. Bunyi bagi bunyilah.
Tapi di sini saya nak tambah satu lagi. Saya nak tambah satu lagi. Apa nama? Ini pengalaman sendirilah. Berdasarkan saya pernah dengar dulu ada orang ajar huruf ha ni dia kena bunyi dalam dada. Dina siratal mustaqim. Kalau begitu kena nilah tukarlah makhraj huruf ha. Makhraj huruf ha bukan di kerongkong lah, bukan di halqum lah, kena tukarlah fi sadri lah, fi dada. Maknanya kena ada lah huruf di dada satu. Kena keluarkan ha tu jadi huruf dada. Bila baca je dina siratal mustaqim. Semua jadi dah alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kena macam itulah. Sebab ada kata ha tu dari dada, tak tahulah mana buku yang beritahu begitu. Wallahu alam, saya tak nak kata siapa. Tapi huruf ha ni makhrajnya di kerongkong. Tidak berlaku pun dan tidak ada mana buku pun yang buku Arab ni kata makhraj huruf ha ni dari dalam dada. Tapi angin tu betul lah. Kalau kata angin betul lah dari dalam perut, dari dalam dada angin. Ha. Bukan huruf tu dada. Jadi jangan bunyikan huruf ha tu kuat sangat sampai tahap bunyi gitu, tak. Biasa dia dina tak payah sampai tekan habis satu muka surat sakit dada terus minta nyawa ni kenapa ni banyak sangat huruf ha dalam muka surat ni habis sesak nafas. Tak kenalah macam tu. Okey, baik. Nombor 3, membacanya dengan tidak jelas ia berulang jika ia berulang. Yang ni ada, yang ni especially ada orang Melayu duk buat. Orang Melayu kita banyak buat. Contohnya macam wujuhihim baca wujuhihim, wujuhuhum baca wujuhum, jibahuhum baca jibauhum. Sepatutnya 2 kali ha. Ulang je lah jibahuhum, wujuhihim. Baca lah 2 kali. Okey. Uhum hihim wasabbihu laila. Dia especially yang dekat. Especially yang dekat dengan huruf ha ni lah. Memang dia akan bermasalah sikit. Kalau tak silap saya dalam surah Al-Kahfi ada satu. Dalam surah Al-Kahfi ada satu ayat tu dia panggil fa'asbaha hashima. Fa'asbaha hashima. Satu ha, satu ha. Kena adjust. Satu ha, satu huruf ha. Kena asingkan. Okey. Kemudian katanya lagi, membacanya dengan sebutan yang lemah ketika waqaf. Seperti fa'aluh. Kena bagilah bunyi ha tu. Maliyah. Kena bagi bunyi ha tu. Kena bagi bunyi. Kalau tak bunyi. Fa'aluh. Mana ha ni hilang. Okey. Dan satu lagi saya nak tambah dekat huruf ha dan gabung antara huruf hamzah ni. Kalau duduk sebelah-sebelah, kena bunyikan huruf masing-masing. Especially surah Al-Ikhlas tu. Banyak kali, bukan sekali saya dengar orang baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Baca u. Ada. Memang jangan pengalaman saya punyalah payah. Susahnya nak ubah bacaan orang baca Qul huwallahu ahad ni. Setiap kali jumpa baca Qul huwallahu ahad. Alasan dia dulu kata daripada kecil saya baca macam ni. Tiba-tiba malam ni nak kena ubah. Come on lah. Saya takkan ubah punya. Yang jenis yang perangai macam tu. Jenis yang perangai kata tak nak ubahnya. Macam tu. Kalau kita angkat kaki tunggang dia hantuk kepala banyak kali kat lantai pun takkan ubah tak. Tapi minta tolong. Kalau di sini ada siapa-siapa yang memang duk baca begitu. Kalau nak tahu baca. Baca mungkin saya baca betul. Memang tu adat orang kita kan. Kejap Memang itu adat orang kita. Bila baca sendiri semua betul. Mana ada orang baca, saya baca salah. Tak, baca sendiri memang semua dengar sedap betul kan. Bagi orang dengar. Katalah suami baca kat isteri. Awak dengar sekejap saya baca surah ni. Qul huwallahu ahad ke ahad. Dengar sekejap. Isteri pun baca kat suami. Apa salahnya? Baca. Kau dengar sekejap. Awak dengar sekejap saya baca surah ni. Betul tak? Qul huwallahu ahad. Kalau tak macam tu takkan tahu. Dengar. Okey, kalau betul. Satu ha, satu hamzah. Betul tu? Kalau duk baca ahad, mintalah tolong dengan nama Allah Ta'ala, tolonglah betulkan. Salah. Tak boleh baca macam tu. Tak boleh baca Qul huwallahu ahad.
Saya tak nafilah. Dulu surah semisal qul huwallahu ahad ni, siapa di sini yang hafal surah Al-Ikhlas berdasarkan Quran? Siapa kat sini? Dia hafal surah Al-Ikhlas tu, dia tengok. Saya tengok dan saya hafal. Ada? Saya sendiri hafal surah Ikhlas ni berdasarkan kita dengar imam baca. Kita pergi tarawih kecil-kecil dulu, imam dia baca. Kan, tarawih 20 rakaat kan. Surah pertama, surah lain, surah kedua, qul huwallahu, qul huwallahu. 20 rakaat dia baca qul huwallahu. Takkanlah, bukan kan? 10 rakaat dia baca qul huwallahu. Kalau 30 malam punya dia baca qul huwallahu, 20 rakaat, 10 rakaat setiap malam. 300 kali dia ulang surah Allah. Masuk. Mungkin imam tu baca betul. Imam tu baca betul qul huwallahu ahad. Kita ni yang dengar tak betul. Kita dengar tak betul, kita baca ulang balik dengan tak betul, kita tak pendengarkan belakang orang lain. Dan kita hafal sampailah ketua ni. Dan kita pula tak pernah jadi imam dan sebagainya, duk baca qul huwallahu ahad tu. So dari situ dah dia jadi melekat, dah sebati. Dah jadi orang dah jadi darah daging dah. Tapi saya percaya Quran ni dia mukjizat. Quran ni dia mukjizat. Dia ada keistimewaan dia, dia ada kelebihan dia, dia ada karamah dia. Dia ada barakah dalam Quran ni. Kalau siapa yang betul-betul merelakan diri untuk buat perubahan, maka Allah Ta'ala akan tolong dia buat perubahan. Mana kalau ada orang tak kira, belajarlah. Aku nak baca macam cara aku juga, peduli apa kawan. Aku nak baca macam aku juga. Belajar ni sebab ikut kawan je. Orang lain, kalau macam tu, susahlah sikit. Baik. Yang ketiga, huruf Ain. Membacanya, nombor 1. Membaca dengan suara yang tebal. Seumpama bunyi huruf alif. Alif yang dibaca dengan tafkhim. Baca Ain tapi bunyi alif. Iyyaka na'budu. Okey, contohnya macam apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pun saya lalu lupa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia ingat alamin tu, dia ingat macam baca sengaw sikit tu. Orang setuju tu sebut alamin. Padahal tu tak hamzah, bukan Kalau ain ni bunyi dia bukan tu hamzah. Maka kena perlahan-perlahan ubah. Tak boleh baca alamin ni. Kena baca alamin. Bunyi betul-betul, jangan bunyi macam alif. Begitu juga menahan suara ketika bertanda sukun, tahan. Tak bagi dia bainiyah, tak alirkan dia. Malun, tak malun. Kena bagi bunyi. Ya'malun, ta'malun. Kena buat, cuba buat. Jangan pula, ustaz boleh dia orang utara, memang faham. Dia orang utara, kami ke orang utara, kami susah nak buat. Quran ni bukan turun untuk orang utara, untuk orang tak utara. Quran ni turun untuk semua. Maka yang boleh, alhamdulillah. Yang tak boleh, cuba bagi sampai tahap bagi boleh. Sebab benda ni dia tak ada kaitan macam gigi saya rongak sikit, tak boleh buat. Sebab ain ni pakai tekak kan. Kalau minta maaf lah ustaz, tekak saya pula rongak. Kalau tekak rongak tu tak tahulah. Bila yang dia tengok rongak tekak tu tak tahu. Okey. Huruf tekak ni insya-Allah dia tak sesusah huruf yang gigi dan lidah. Nombor 3, baca dengan tafkhim. Asau. Jangan macam asau. Bantai semua jadi tak betul. Kena baca lah. Kalau orang tegur tu kena dengar lah. Tak boleh baca asau. Macam asau. Tak boleh baca asau. Baik, seterusnya sebut macam huruf hamzah. Ni saya sama macam nombor 1 tadi. Okey. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Macam hamzah. Kadang-kadang orang ni dia pelik. Tu kata kadang-kadang bila kita campur ramai orang kan. Bila kita makin ramai orang mengaji, macam ramai orang kita jumpa orang. Makin orang kata apa, makin pelik kita jumpa orang. Yang ain dia pergi baca hamzah, yang hamzah dia pergi baca ain, yang ra dia pergi baca ra, yang ra dia pergi baca ra. Maksudnya apa jadi macam ni? Tapi tak apa. Saya tanam dalam hati saya. Selagi mana kita duduk dalam orang kata apa, dalam dunia Quran ni, insya-Allah. Kita tahu ayat ni bukan ayat orang biasa, bukan ayat orang, bukan ayat makhluk, ayat Tuhan. Tak apa, memang mungkin adalah masa belajar dulu dia tersilap. Moga Allah Ta'ala ampunkanlah dosa orang yang mengajar dan sebagainya tu. Tapi kita dah tahu orang tu dah buat silap. Nak blame dia lebih-lebih pun, nak kata teruk-teruk pun, no point juga. Menyebabkan dia lari je, tak mau ngaji dah. So betulkan. Minta tolonglah betulkan. Sebab ni melibatkan mengaji, melibatkan tajwid. Orang belajar bahasa Jepun tu, ada anak saya belajar bahasa Korea tu, siap ada intonasi bagai
Kata, hampir duduk Korea atau duduk rumah aku. Wih, kata dah macam Korea. Ingat sepanjang rumah tiba-tiba jadi sepanjang Korea Utara. Terkejut kan. Oh, macam tu dah jauh Korea. Boleh orang punya lah menjiwai. Tiba-tiba main datang baca Quran. Tak apa. Baca Quran ni bacalah, jangan ada bunyi. Tak boleh lah macam tu kan. Okey, baik. Seterusnya, masih lagi dalam huruf halqum, iaitu huruf ha. Tadi ain ni ha. Ni tukar bunyi ha ni sama ada jadi kha atau jadi ha. Okey, take note. Dekat ayat ni tolong take note. Dekat ayat nombor 1 ni, kalau baca kha, khamd. Khamdi apa nama? Khamdu ni tak ingat apa maksud khamdu. Nanti minggu depan saya bagi. Saya pun lupa. Nak cari dah dulu saya lupa. Ada makna dalam bahasa Arab al-khamdu. Tapi kalau baca alhamdu, baca ha tu, ha pita suara tu. Alhamdu. Alhamdu daripada perkataan hamida, hamida. Makna dia kering, kontang, usang, gersang. Itu makna hamida. Jadi kalau baca alhamdulillah, so maksud dia apa tahu? Segala kekeringan, segala kekontangan, segala keusangan bagi Allah. Betul ke baca macam tu? Betul ke segala kekeringan, segala ketandusan bagi Allah Ta'ala? Tak kena, tak kena. Rosak, makna dah jadi rosak. Lepas tu kena baca betul-betul. Alhamdulillah. Sebut nama Nabi. Muhammad. Muhammad. Bukan main sebut Muhammad, Muhammad, Muhammad. Oh, aku orang Melayu, peduli apa? Nak sebut Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tak apalah kalau sebut sendiri. Tapi bila time baca Quran ada nama Nabi, dia baca Muhammad, Muhammad. Tak boleh. Kalau baca Muhammad, Muhammad macam tu, dia apa? Asalnya yang maha terpuji. Yang terpuji. Jadi yang terkering, yang terusang. Muhammad yang diusangkan. Jadi tak kenalah. Tak kenalah macam tu. Jadi kena yang terpuji jadi yang tergersang. Mesti kena sebut tu ha. Hamdu pun ada makna dan seingat saya makna dia pun tidak membawa pada makna yang baik. Hamdu ni. Okey, baik. Lepas tu kena bunyi betul-betul. Alhamdulillah. Sebut betul-betul. Bagi. Malam ni cuba dengar balik. Baca dengar balik. Baca rekod kat handphone tu, buat sound, rekod dengar. Okey. Dengar balik. Okey. Aku ni baca alhamdulillah punya. Ni kita duk baca, kita orang kata apa, kita dengar telinga time tu je. Cuba kalau baca rekod, dengar balik, barulah kita sedar. Aku je salah hamdu ni. Okey, nombor 2. Membacanya dengan hams. Ada hams, tapi lemah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kena bagi lebih sikit lah. Dah dia pun hams. Kemudian pula dia pula rakhawah. Betul tak? Ha ni kan? Lebihkanlah sikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahma. Jangan putuslah. Ar-Rahmanir-Rahim. Lebihkan sikit. Tak apa, it's okay. Nahnu. Yang penting jangan qalqalah. Ada orang dia lebih. Saya lebih tu okey dah. Tapi bila lebih qalqalah pula. Apa? Sebab dia sekat huruf ha tu. Ar-Rahmanir. Ada rah. Tak nak. Tu nahnu. Ada ada ha tu. Buang. Tak mau. Huruf ha bukan huruf qalqalah pun. Huruf ha huruf rakhawah. Lepaskan dia. Nahnu rahma. Tak ada rah, tak ada. Buang dia jauh. Nombor 3, tidak jelaskan bunyinya terutama jika bersebelahan huruf ain. Tu dia punya apa? Dia punya pasangan dia satu makhraj, ha dengan ain. Kalau ikutkan ha dengan ain ni semakhraj. Kalau ikut SOP boleh idgham ni. Ha dengan ain ni boleh kalau ikut SOP lah. Tapi dalam Arab, dalam orang kata bahasa Arab tu sendiri, mereka tidak mengidghamkan huruf-huruf halqum. Kecuali huruf yang sama saja. Contoh ha dengan ha, ain dengan ain, baru jadi idgham. Tapi mutajanisain dia akan tak idgham. Maksudnya ha idgham dengan hamzah tak. Ha dengan ain tak. Kha dengan ghain tak akan berlaku. Sama-sama huruf mislain berlaku. Okey, baik. Okey, kenapa ni? Okey. Seterusnya, ghain. Ghain. Nombor 1, campur bunyi dengan huruf qaf. Especially ghain ni sebab dia sangat dekat dengan huruf qaf. Dekat-dekat ya. Kha, qa. Baca ghain maghrib, minasyam katalah minal masyriqi wal maghrib. Ghain. Ghain ni sepatutnya apa? Orang saya tak keluar, tak jelas ke?
Yang tahu mana orang tentu. Tak. Okay. Baik. Kalau suara saya tak jelas, tolong beritahu. Sebab 2-3 hari ni internet sangat very bad. Baik. Jelas Ustaz, jelas. Okay, thank you so much. Okay, baik. Baca rain bunyi macam qaf, tak kena. Rain adalah rain, qaf adalah qaf. Beza dia qaf sekat, aq. Rain tak sekat, ar. Tapi dua-dua tu tak jauh. Very near, very close each other. Sangat dekat antara rain dengan qaf. Sebab itulah kalau orang tanya, saya ni ustaz, setiap kali baca huruf rain, duk baca qalqalah. Ghairil maghdu. Tu nombor 4 tu. Ghairil maghdu. Kenapa duk jadi qalqalah dia tanya kita, kenapa duk jadi qalqalah Saya tak mau buat tapi duk jadi qalqalah. Ni jawapan. Sebab itu very near atau very close to huruf qaf. Apabila qaf kita baca qalqalah, maka rain tu dia nak berjangkit juga. Nak jadi qalqalah. So sekarang ni kena baca dengan kena baca dengan rohawah. Tak boleh baca qalqalah. Okey, baik. Kemudian baca rain idgham masuk dalam qaf. Sebenarnya kebetulan dekat-dekat qaf dengan rain kan. Rabbana la tuzigh qulu. Asinglah rain asing, qaf asing. Tapi oleh kerana dah dekat sangat makhraj ni, boleh jadi teridgham. Tuzigh qulubana. Tak kena macam tu. Tak boleh baca tuzigh qulu, kena baca tuzigh qulu. Baik, sorry. Nombor 3. Menukarkan bunyi huruf rain kepada kha. Nampak? Okey, siapa boleh bagi tahu saya? Apa beza rain dengan kha? Dari sudut sifat. Pertama, apa dia? Satu, rain adalah tak apa. Saya jawab. Jahar. Rain adalah jahar. Kemudian kha adalah Hams. hams. Nampak? Simple kan? Sama-sama keluar daripada makhraj yang sama. Tapi satu jahar, satu lagi hams. Maka yang hams lah. Yang jahar lah. Maka rain tak boleh. Oleh kerana satu hams, satu tak hams, jadinya apa yang berlaku? Boleh berjangkit ni. Boleh berjangkit. Boleh terbawa hams pada kha tu pergi ke rain. Kalau tak hati-hati. Boleh terjangkit. Sebab apa? Sebab kalau dia hams, why not sini pun hams sekali? Ingat tak masa kita belajar ta dengan dal hari tu kan? Kita belajar ta, dal dengan ta. Kalau ta tu ada hams, boleh tak kita nak letakkan hams pada dal dan ta? Soalan. Siapa ingat soalan tu? Saya ingat. Saya pernah tanya dulu. Kalau huruf ta ada hams, boleh tak kita nak hamskan sekali huruf dal dan huruf ta? Tak boleh, Ustaz. Dal jahar, Ustaz. Yalah. Soalan saya, boleh tak nak kita nak hamskan dal dengan ta? Faham tu soalan saya? Tak boleh, Ustaz. Boleh. Salah. Boleh tak langgar lampu merah? Tak boleh. Boleh je langgar. Tapi Tapi kena tahan polis. tapi kalau kena tahan polis, kena sama. Kalau ada kereta berlanggar, bahaya. Tak boleh lah. Maksudnya, okey, hukum dia boleh. Dia boleh buat. Maksudnya boleh dibuat. Tapi itu merupakan satu kesalahan. Sebab apa? Ta ada hams. Tapi tiba-tiba dal dengan ta tak ada hams. Boleh tak berjangkit hams ni kepada huruf dua lagi ni? Sebab makhraj sama. Makhraj sama. Ta, tal, do, ta, to dan dal ni makhraj sama. Tiba-tiba yang ni ada angin, dua lagi tak ada angin. Come on lah. Tak ada, kami pun angin juga. Itu yang jadi sebenarnya boleh buat. Tapi kena hati-hati supaya tak berjangkit angin ta kepada ta dan do. Begitulah macam ni. Kha ada angin, tiba-tiba rain tak ada angin. Maka kena jaga betul-betul. Okey, baik. Nombor 4. Yang ni saya dah ulang balik kali kedua. Mara. Qalqalah. Tolonglah. Baca. Tu saya cadangkan kerja rumah untuk malam ni. Rakam surah Fatihah tu. Rakam surah Fatihah tu. Jangan hantar kat guru pula. Nanti kan beratus-ratus surah Fatihah saya nak dengar. Tak dengar sendirilah. Rakam surah Fatihah tu, dengar sendiri balik. Rakam, dengar sendiri baca surah Fatihah tu. Cuba dengar. Ada tak qalqalah ghairil magh? Oh ya, ada. Oh ya. Bila dengar balik, alamak. Bila kita tengah baca, kita tak sedar. Kita tengah baca tu. Baca macam kita biasa kita baca. Kemudian, lepas tu dengar balik. Baca macam kita sedang terbaca biasa. Jangan, nak baca yang rakaman ni kena betul-betul. Tak boleh. Kalau buat macam tu, fake.
Nanti kita tak sedar yang kita salah tu. Sekarang ni baca je macam mana biasa kita baca. Lepas tu kita dengar balik. Oh, aku baca Fatihah selama ni macam ni rupanya. Okey. Baik, kemudian yang kelima, berlebihan dalam mentafkhimkan ketika memberi kasrah. Min ghillin. Lepas tu ri kan bila huruf isti'la ni berbaris kasrah, dia tafkhim betul dah. Tafkhim tu betul dah, tapi dia tidaklah tafkhim sama macam level nombor 1. Kalau level nombor 1 tu kena angkat, kena tinggi lah. Ni baca memang ghailin. Tak sampai tahap jadi ra. Ri macam ri lah. Ri. Tak perlulah angkat tinggi suara tu min ghailin. Tak payah. Ri adalah ghailin. Okey. Tak payah nak tebalkan dia. Contohnya macam manirtarafa. Biasa je. Tak boleh macam maniru muncul manirtarafa atau naik manirtarafa kuat manirtarafa. Tak payah. Sebab dia memang nombor 5, nombor yang paling rendah dalam sifat tafkhimnya. Maka letakkan pada yang sesuai dengannya. Dan terakhir dalam halqum iaitu huruf kha. Okey, nombor 1 katanya tidak membaca dengan tafkhim khalidin, sepatutnya baca khalidin. Kena baikilah. Kena siapa-siapa yang masih tu baca macam tu, kena baca betul-betul kha, masukkan tafkhim pada kha kerana ada isti'la. Dan yang seterusnya nombor 2, berlebihan dalam tafkhim khaifa, baca khaifa. Tak boleh, kita tak baca ismam, kita baca khi. Wa khifah, biasa je khi, sebut je khi. Kha, khi, khu, khi. Tak baca khui. Fa banikh walakin ikhtalafu. Tak baca walakin ikhtalafu, tak baca sampai tahap tu. Okey, baik. Siap, aku apa dah? Baik, ada lagi 5 minit. Jangan buang masa. Okey, baik. Terus. Sebab kita nak cover, kalau saya nak buat 2 hari ni. Tajuk ni, sebab nanti lagi hari ketiga nak masuk tajuk lain dah. Okey, baik. Seterusnya, tadi habis huruf-huruf yang berkaitan dengan halqum. Sekarang ni kita nak masuk huruf lisan. So, huruf lisan yang pertama adalah huruf qaf. Okey, apa kesalahan yang biasa berlaku orang pada huruf qaf ni? Membunyikan seakan-akan huruf kaf. Baca qaf tapi bunyi ka. InsyaAllah yang ni saya tak rasa lah salah kan. Kalau orang tahu qaf, orang sebut qa lah. Okey. Kedua, berlebihan dalam mengurangkan tafkhim ketika memberi kasrah. Wabil haqi, macam haqi je. Sedangkan wabil haqi, kasrah qaf ni tetap qi bunyi dia, tak baca qi. Qi. Biasalah tafkhim dia tu. Cuba tafkhim dia level yang kelima. Yang ketiga, tukar bunyi qaf jadi ga. Jadi huruf G, ga. Yang ni kalau tengok kan, kalau orang Arab ni, betul saya kata tadi, dia tulisan ni berdasarkan pengalaman orang Arab. Biasanya yang tukar huruf qaf jadi G ni adalah orang belah Hijaz, orang belah Arab Saudi. Dalam percakapan mereka qaf tu jadi ga. Galil, dia baca galil. Tak apalah, percakapan lah. Tapi mai tang Quran kena baca qa lah, qalil. Tak boleh baca ga. Okey. Kalau orang belah Hijaz, belah Saudi, Yaman semua, mereka baca qaf tu jadi huruf ga. InsyaAllah kita tak buat benda tu. Okey, baik. Nombor 4, campur bunyi qaf dengan ghin. Sama macam tadi juga. Campur bunyi qaf dengan ghin. Okey, baik. Okey, seterusnya macam tadilah, bila baca ghin jadi qaf. Baca qaf bunyi ghin pula. Tak betul macam tu. Okey. Dan seterusnya, nombor 5, bunyi ke hams pada huruf qaf. Pun tak boleh. Boleh baca qaf lah. Baca qa, qalu. Tak boleh baca qalu. Keluarkan angin. Qalu. Yang angin tu huruf kha. Yang angin tu bukan huruf qaf. Yang huruf qaf ni tak ada angin. Dia solid. Bila kita sekat dia dekat pangkal lidah dan langit berdaging tu, langit lembut tu, memang dia tak akan keluar angin punya. Confirm takkan keluar. Jika sekat tu tak betul, sekat tu ada bocor dan sebagainya, sekat tak rapat, barulah dia akan keluar jadi angin. Qalu. Kena hati-hati dalam sebut huruf qaf. Baik. Kaf pula. Kaf pula, tengok. Kaf ni, kalau ikut sifat dia yang pertama adalah hams. Betul tak? Ak. Hams. Tapi dia hams. Kalau ikutkan dalam, ingat saya bagi hari tu 10 kan. Siapa tu yang tulis dalam grup tu, boleh tulis sendiri. Cantik tulisan. Tahniah. Tulisan yang cantik. Saya suka. Tulis balik. Level-level huruf hams. Yang mana? Kalau ikutkan kaf dengan ta ni, dia duduk hams yang paling lemah. Maka ada angin. Bukan tak ada. Cuma angin dia tidaklah sekuat macam huruf shin.
Taklah kuat kaf tu macam huruf sin. Sin dengan sod taklah. Ak. Taklah. Biasa je. Ak. Macam tu je. Tak sampai tidaklah terlalu kuat. Angin dia tu sampai berlebihan pun tak kena juga. Okey. Yang kedua, oleh kerana hams ni sebab tu dia duduk nombor 9 10 kaf dengan ta ni. Oleh kerana dia boleh disebut tanpa hams, maka jangan pula buat begitu. Tengok. Tu kata apa-apa pun dalam hidup ni sebenarnya biar wasatiyah ni menjadi tengah-tengah. Nombor 1 dia kata apa? Berlebihan sampai ak. Nombor 2 tak bunyi langsung pula. Tak kena juga. Jadi tengah-tengah. Ak. Zikrak baca. Yaktubun alam nashrah laka sadrak. Habis semua hilang. Qalqalah hilang, hams hilang, tafashi hilang. Sekali dengan kaf hilang sekali dia punya hams. Sadrak. Kenalah. Sadrak. Lebih sangat pun tak boleh juga. Sadrak. Tak kenalah sampai tahap keluarkan angin daripada ni sebab dia bukan huruf hawah pun, dia syiddah. Okey. Membunyikan seolah-olah seakan-akan huruf qaf. Wa tarquqa macam qaf. Kalau ada, siapa yang ada, tapi setakat ni saya tak dengar lah orang baca kaf punya qaf ni. Kalau qaf bunyi kaf tu banyak. Okey, baik. Seterusnya, tak apa, saya diberi lesen untuk lebihkan sikit insya-Allah. Sampai 10-10 insya-Allah. Ni habis lepas qaf kaf, okey. Kemudian huruf ketiga, makhraj ketiga, makhraj tengah lidah. Tadi tu masing-masing pangkal lidah. Kalau qaf dengan langit lembut, kalau kaf pula dengan antara langit lembut dan keras. Sekarang ni makhraj huruf jim, tengah lidah. Okey, baik, tengok dia kata apa. Menyebutnya dengan sifat rakhawah. Ja'alu wajan, jan. Tak kenalah ja. Kena macam ja. Jadi kena sekat dulu. Lidah tu kena rapat ke langit dulu baru keluar. Ja. Bukan tak rapat lagi dah sebut dah. Jan wa ja'alu. Kononnya ni yang betul ni. Tak kena mesti kena rapat. Wa ja'alu wajan. Baik. Kedua, campur bunyi jim macam huruf dal. Yajma'un. Yang ni saya tak pernah dengar. Campur jim dengan huruf dal. Yang ni saya tak pernah dengar. Mungkin ada. Tak tahu nak buat macam mana. Tapi yang saya selalu dengar, campur huruf jim dengan huruf shin. Yang ni selalu dengar. Makhraj. Isra' Mi'raj. Yang musyahidun. Yajma'un. Was-sama'i dhatil buruj. Buruj. Sejak bila jadi buruj ni? Tu teringat kat buruj ke apa? Jadi buruj. Rasa tak bersalah baca kan. Tak kena. Sebab apa jadi begitu? Sebab jim dengan shin ni dia makhraj yang berhampiran, dekat-dekat. Maka oleh kerana itu jim mesti kena rapat. Kalau tak rapat, keluarlah bunyi pelik-pelik ni. Bunyi jim, bunyi shin, bunyi dal. Betul bunyi ya pula. Masjid. Asalnya masjid. Tak bunyi jim, bunyi ya je. Yang ni tak pernah dengar lagi lah. Okey. Dan yang kelima, bunyi jim macam huruf ga. Tadi bunyi qaf macam ga, orang-orang Hijaz. Kalau baca jim huruf ga ni pula orang-orang Mesir. Siapa pernah pergi Mesir ataupun anak-anak kalau belajar kat Mesir, cuba tanya dia. Orang Mesir kata jim ni huruf apa? Dia cakap jim ni menjadi ga. Baca kadang-kadang tu bila kita masuk ke kampung-kampung tu, imam iza ga anasrullah, kata engkau ni, kata baca cakap tak apalah, tapi bila time mengaji bacalah betul-betul kan, dia peduli apa. Okey, baik. Tadi jim huruf pertama dalam tengah lidah. Yang kedua huruf shin tengah lidah. Tengok dia kata apa. Pertama, membacanya dengan sebutan yang lemah. Sebutan yang lemah ni maksudnya termasuk dengan tafashi dan lemah lah. Ishtarau. Sepatutnya kuatlah sikit. Ishtarau. Kuatlah sikit. Ish. Angin ada, tafashi ada, rokhawah ada. Cukup lengkap kot shin ni. Bagi betul-betul dia punya sifat dia. Bagi sampai habis. Kemudian terkepung bunyi dalam suara. Kedua-dua rahang tidak dijauhkan. Ni tak tahu bunyi macam mana. Tak tahu. Kepung ni mungkin dia tak tahulah macam mana dia buat. Tak reti dah, saya pun tak reti dah. Sebab dengar dalam contoh tu memang sama je, memang sama tu. Okey.
Yang ketiga, meletakkan makhraj ke hadapan sedikit dari tengah lidah, lalu keluar suaranya hampir sama dengan huruf sin. Baca shin tapi bunyi sin. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Saiton gitu. Kamu tak boleh lah. Dia kata tu buat alasan pula. Saya memang dari dulu bercakap tak pernah sebut huruf shin. Nak bagi salam pun saya kata nak bagi salam. Nak bagi salam. Orang nama Ashraf pun jadi nama Asraf. Orang nama Syarif jadi Sarif. So, jadi Sarif dulu. Jadi shin baca sin. Okey? Kalau masih ada siapa yang masih susah nak ubah, pelan-pelan belajar. Sebut selalu lidah tu jangan rapat ke gigi. Jangan rapat ke gigi. Ash. Ujung lidah tu terapung. Ash. Cuba lama-lama. Ataupun cuba dengan kawan. Kalau kata, kamu boleh sebut huruf shin tolong bimbing aku macam mana nak sebut shin bagi betul. Sebab selama ni tak pernah sebut huruf shin. Sa. Semua benda shin tu jadi sa. Jadi tak cantik lah. Tak cantik. Macam contoh, Ashraf. Patutnya Ashraf tu mulia. Ashraf tu yang mulia. Tapi baca Asraf yang paling membazir. Yang paling tak guna. Asraf, orang paling tak guna. Tak kena lah. Jadi makna tu berubah serta-merta. Bila dibaca dengan makna yang salah. Bila sebutan yang salah. Baik, kemudian yang keempat, membaca dengan tafkhim, baca tebal. Sya, to. Bila bersebelahan dengan huruf-huruf yang tebal, sya, to. Sya tetap sya. Tak boleh baca sya, to. Kan tak boleh lah, sya, to. Kena baca sya, to. Baik, terus sikit lagi. Ya pula. Ya pun huruf tengah lidah juga. Okey. Ya tengah kata apa? Berlebihan dalam menyebutnya, menekan kuat bahagian tengah lidah khususnya. Memanglah. Tekan tu betul. Bukan kata tak betul, tekan betul. Nama, iyyaka. Tekan tu betul. Tapi berlebihan tu yang tak betul. Berlebihan ni contohnya macam nama, iyyaka. Berlebihan. Bila berlebihan sangat pun tak cantik juga. Tapi apa pun kena baca bagi guru kita dengar. Talaqi, maksudnya kita baca, cukupkah saya punya tekanan ni? Kalau kata okey cukup, bagi alhamdulillah. Okey, teruskan baca macam ni. Maka teruskan. Kurang kalau sebelum ni saya tekan kuat sangat sebelum ni. Tak apa, tekan perlahan je. Tekan tu dah bagus dah, cuma kena kurangkan. Kemudian campur bunyi nun dengan bunyi ya. Yang ini bila kita masuk bab dia nanti bila kita belajarlah. Nun ya. Okey. Tak apa, itu nanti kita belajar juga nun dengan ya ni. Okey, terus sikit lagi. Ada masa 4 minit. Sebelum kita berhenti. Huruf dad, makhraj tepi lidah. Makhraj tepi lidah. Okey, baik. Apa dia? Pertama, ubah jadi huruf za. Ubah jadi huruf za. Okeylah, minta maaf lah. Saya nak minta maaf awal. Orang belah-belah Pakistan, India, Bangladesh, belah-belah tu lah belah-belah tu. Mereka memang baca za ni jadi za. Kalau siapa pernah pergi sana, jangan pelik lah. Memang baca walazolin. Saya ada kawan dulu macam tu lah. Baca walazolin. Lalu kita tanya dia, kalau kau baca za tu za tu kau baca apa pula? Za baca za juga. Habis tu, mana satu za, mana satu za? Tak ada. Dua-dua sama je. Aduh, pening kepala. So, itulah kata Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab. So, kita nak follow orang Arab ke kita nak follow orang Pakistan ke? Bukanlah kita kata orang Arab tu baik sangat. Yalah, kalau kita hukum begitu, kita akan nampaklah keburukan orang-orang Arab ni. Tapi bukan itu tajuknya. Kita nak cerita sekarang macam mana orang Arab sebut huruf dad. Sebab ada 2-3 orang guru ni duk berjuang ke. Adalah baru-baru ni, dia orang duk pergi ke surau-surau, duk cakap huruf dad ni sebut dia macam huruf za. Okey, saya tak jumpa je orang tu. Kalau saya jumpa saya nak tanya tu, soalan yang sama. Kalau za jadi za jadi apa pula? Jadi janganlah macam tu, kesianlah. Kita dengar, okey, selama ni kita dengar Imam Tarawih dari Mekah baca, Imam Sudais baca dha. Masyari Rashid membaca dha, tu bunyi dha. Kita dengar siapa lagi yang kita suka dengar? Sa'ad Al-Ghamidi membaca dha. Tiba-tiba main yang orang belajar belah-belah sana ni, balik-balik main Malaysia bagi tahu. Tak betul. Baca dha lepas ni. Tak boleh. Dha sebut dia adalah dha. Tapi ada fatwa khas keluar untuk dia orang, untuk mereka kat sana lah. Oleh kerana benda tu dah jadi macam sebati dalam jiwa mereka, so ada fatwa khas. Mereka boleh baca begitu hanya di tempat mereka sahaja. Kalau mereka main sini, contohnya mereka main Malaysia, kalau kata mereka semua Bangladesh yang baca za, hampa kena buat surau hampa je. Contoh, hampa kena semayang dengan hampa je wala zalin ni. Kalau tiba-tiba baik semayang dekat surau orang Melayu, dia jadi imam baca zalin, bertempiaran, orang Melayu lari, gaduh lah jadi. Tak boleh. Kita ada fatwa khas. Hanya sesama mereka saja nak baca za sangat, tak apa, baca za. Tak apa, nak buat mana kan? Kita nak ubah, dia orang akan argue kita lebih-lebih. So kita tak mau argue ni berpanjangan, maka siapa nak baca za, tapi
Dengan dia orang aja. Sebab benda ni dah jadi satu lama, isu ni dah lama. Puluhan tahun. Puluhan tahun dah isu ni. Baik, nombor 2. Ubah huruf dha jadi dal. Biasa ni. Sebab hujung lidah dha tu sama dengan dal. Yaqbidun, tufidun, tufiduna fi, tufidu macam dal. Lepas tu, itu yang duk jadi qalqalah pada huruf dha tu. Sebab awal-awal lagi dah tukar dha tu jadi dal. Min fadli, fadli. Lepas tu dia kata, saya buat ada qalqalah. Kenapa ada qalqalah? Memang kena ada qalqalah lah. Sebab dan awal-awal lagi tukar dha tu jadi dal. Bila dah jadi dal, memang selayaknya lah qalqalah tu datang beserta dengan dal. Sekarang ni kita bukan macam dal, kita macam dot. Okey. Nampak? Nombor 3. Yang ni saya cerita istitolah tu. Memutuskan suara ketika menyebutnya dengan sangkaan nak jaga istitolah. Istitolah tu tak putus suara. Suara tak putus. Kepanjangan suara tu. Walau dha tu dalam mulut tu tak putus. Dia tak baca walat dha, tak. Bukan walat dha, dia walau dha mesti tak putus. Tak boleh putus. Kalau putus tak kena. Istitolah tu jadi tak betul lah. Istitolah tu mesti kena mengisi ruang rokhawah tadi. Kalau istilah panjang tepi gigi tadi tu saya tak tahu. Tu istilah mana saya tak tahu. Okey, baik. Nombor 4, membacanya dengan qalqalah. Maklum, tak ada apa. No, tidak ada maaf bagimu. Nombor 5, mengeluarkan gunnah. Oleh kerana kita nak keluarkan istitolah tu, kalau tak kawal dia boleh pergi ke hidung. Fam, jadi gunnah pula. Fam. Padahal dia dalam mulut je. Fam. Tak nak ke hidung pun. Fam. Okey, tak kena. Mesti hanya berkisar dalam mulut sahaja. Istitolah tu main dalam mulut sahaja. Tak perlu sampai naik ke hidung. Fam. Jaga sampai peganglah hidung. Ada bunyi fam. Kalau tak ada hidung tu betul lah. Kalau naik ke hidung tu, dah jadi gunnah lah. Tak betul. Huruf gunnah ni hanya nun dan mim sahaja. Dan yang terakhir, yang ni yang paling bahaya ni, membacanya dengan idgham ke dalam huruf selepasnya. Especially dot, lepas tu ada ta. Dot, lepas tu ada ta. Makhraj dia dekat. Makhrajnya dekat. Famanil turra, sepatutnya kena baca famanil turra. Itu pentingnya ada istitolah tu. Kalau tak ada istitolah, dia baca famanit turra arrattum. Dia rasa macam saya dah tak baca qalqalah, baguslah arrattum. Tapi oleh kerana dia dah buang qalqalah tu bagus dah, tapi dia tak isi tempat tu dengan istitolah, menyebabkan satu lagi sifat huruf dot akan hilang. So, bila hilang tu, dia jadi idgham. Arrattum itturra, utturra, jadi idgham dot ke dalam ta. Yang mana kita di riwayat Hafs, kita tak baca idgham dha dalam ta, kita tak idgham dha dalam ta. Sebaliknya mesti kena baca jelas. Jelas ni macam mana? Bunyi qaraqawah tu lah. Famanil turra arrantum. Bunyikan rakhawah pada huruf dhad. Alhamdulillah, saya rasa cukuplah takat dulu untuk hari ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung daripada huruf lam dan kita akan cuba habiskan sampai huruf apa last sekali? Tak ingat, huruf nun kan? Bukan huruf nun. Huruf sadal, huruf sadal dan dhalah last sekali. Okey, baik. Baik, insyaAllah kita berhenti dulu kat sini. Kalau ada soalan, simpan dulu soalan semua. Kita bagi waktu ke minggu hadapan. Ingat kerja rumah saya bagi, semua orang rakam surah Al-Fatihah, baca biasa macam mana dia biasa, kemudian dia dengar balik apa yang dia baca. Dengar balik. Ada tak macam yang sebut tadi? Ada qalqalah, jadi ha. Macam-macam lah apa yang kita kesalahan tadi. So kurang-kurangnya kita masih ada waktu dan kesempatan untuk kita ubah. Belajar ni untuk berubah. Kalau belajar tak mau perubahan, bukanlah saya kata tak payah belajar, tapi macam sia-sia sikit lah kan. Jadi macam, belajar tak nak berubah kan. Orang belajar ni sebab nak buat perubahan, nak belajar benda baru, nak belajar benda yang boleh membuatkan kita improve kita punya bacaan. Maka kena menerima, kena bersedia untuk terima perubahan. Kalau tak bersedia, maka ia akan jadi susah balik di pihak kita. Jadi saya rasa takat dulu insya-Allah. Okay, wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terima kasih banyak-banyak semua, minta ampun, minta maaf, salah silap. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Jadi semua, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum.